Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah min bagi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala syafil nabiyil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang semakin Tuan Tuan Nazir, Tuan Bilal, muslim-muslimat yang dirahmati sekalian, oleh Allah sekalian. Alhamdulillah dalam kuliah pada malam ini saya diminta oleh Rustio untuk menyentuh tentang sains dan Al-Quran. Dan tajuk yang saya pilih untuk malam ini ialah tentang besi Al-Hadid dalam tajuk Misteri Film 57. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Hadid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'al kitaba wa anzalna ma'al kitabal mizan yaqumun nas bil qist. Yaqumun nas bil qist. Wa anzalna hadida fi ba'sun syadidun wa manafa'un lin-nas. Wa alimallahu man yasru mir rasuluhu bil ghaib. Innallaha qawiyyun aziz. Surah Al-Azim. Sesungguhnya kami mengutuskan rasul kami dengan keterangan dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca supaya untuk menegakkan kebenaran di kalangan manusia. Dan kami turunkan besi. Pada besi itu terdapat kekuatan yang sangat hebat, ba'sun syadid, wa manafa'un linnas, dan manfaat manusia. Wa yamullahu man yasru rasuluhu bil ghaib, supaya Allah mengetahui siapakah yang menolongnya dan menolong rasulnya dengan perkara yang gaib. Innallaha qawiyyun aziz, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana, aziz, Maha kuat, Maha Perkasa, dan lagi Maha aziz. Dalam ayat ini Allah gandakan di antara Rasul, dan Allah turunkan kitab-kitab, dan Allah turunkan besi. Besi diturunkan yang mempunyai kekuatan yang sangat luas, yang sangat hebat. Dan dalam konteks ini, walaupun ada banyak pentafsiran yang merujuk kepada wanzala, di antara tafsir mengatakan kami ciptakan besi, tetapi makna asal wanzalna ialah kami turunkan. Sama seperti Allah sebut sebelumnya, laqad arsalna rusulana, kami utuskan rasul kami bil bayyinat wa anzalna ma'al kitab, dan kami turunkan kitab kepada mereka. Dan Allah sertai dengan wa anzalna hadid, dan kami turunkan besi. Dan di situlah besi itu ada kekuatan. Inilah satu mukjizat yang agung. Besi ialah kekuatan yang Allah turunkan kepada kita. Dan inilah besi. Saya bawa slide, tuan-tuan boleh lihat dalam kaca TV. Besi yang turun pada kita. Selama ini kita sangka besi Allah ciptakan di bumi, tetapi Allah mengatakan besi tidak di bumi, tetapi Allah turunkan daripada langit. Inilah ajaibnya besi yang kita ada sekarang. Besi inilah mempunyai kekuatan termasuklah untuk logistik peperangan, pedang, dan hatta sekarang kita masih menggunakan besi dalam logistik peperangan, termasuklah menggunakan roket, misal dan sebagainya. Masih besi menjadi kekuatan dalam peperangan. Dari manakah asal-usul besi ini? Kita lihat dari pergi tafsir dan juga apakah yang dikaji oleh saintis hari ini. Besi digunakan dalam berbagai-bagai teknologi hari ini, dan besi ialah kekuatan. Dalam hubungan ini kita lihat mereka berbincang dari segi saintifik, dari manakah datangnya besi. Memang benar besi berada di pusat bumi kita. Sebahagian pada komponen pusat bumi kita adalah besi. Tetapi hari ini saintis menemui bahawa besi tidak tercipta di bumi kita. Sebab kalau kita lihat atom besi, malam ini kita lihat saintifik sedikit. Atom besi ini sekiranya seluruh tenaga dalam sistem suria kita tidak cukup untuk membentuk satu atom besi. Bermaksud besi tidak terjadi di bumi. Besi bukan biji yang terjadi di bumi, tetapi mengikut pandangan ini Allah turunkan daripada langit, disimpan di dalam bumi untuk sebagai nikmat kepada manusia. Untuk menunjuk manusia dalam ayat tadi, siapakah yang menolong rasulnya, yang menolong Allah dalam konteks peperangan dan sebagainya. Dan hari ini saintis menemui bahawa asal usul besi itulah daripada supernova.
Apakah supernova? Supernova ialah bintang yang sudah mereput, bintang yang sudah padam. Di tengah-tengah teras bintang tersebut, disitulah logam terbentuk. Ini adalah pandangan saintifik. Dan oleh sebab itu bintang yang mereput besi hanya wujud daripada bintang yang mereput. Bintang kita yang terdekat ialah matahari. Matahari masih bersinar dan matahari masih belum mereput. Oleh sebab itu besi bukan datang daripada sistem matahari kita. Sebab usia besi jauh lebih tua daripada matahari. Dan inilah yang dikagumi oleh pengkaji. Dalam ayat tadi Allah mengatakan, kami turunkan besi seolah-olah seperti Allah turunkan hujan, seperti Allah turunkan kitab daripada atas ke bawah, daripada langit ke bawah. Dan kekuatan besi itu sangat-sangat hebat. Sekarang penemuan yang ditemui oleh saintis dalam konteks panzanan hadid dan ba'sun syadidu wa manabulin nas ialah satu penemuan yang sangat mengagumkan. Besi terjadi di luar angkasa kita. Allah turunkan seperti hujan. Dan besi ini digunakan untuk berbagai-bagai tujuan manusia, termasuklah peperangan yang telah dinaskan dalam syariat kita. Wa anzalna hadida fihi ba'sun syadid, dan kami berikan, turunkan besi yang mempunyai kekuatan dalamnya. Kita lihat dalam peperangan, baju besi ialah pertahanan kita. Pedang, perisai dan sebagainya adalah besi. Tanpa besi, kekuatan tidak dapat kita saksikan dalam seluruh teknologi daripada dulu sampai sekarang. Wa'lamallahu ma yasruhu wa rasulahu bil ghaib. Allah turunkan besi ini supaya Allah menguji kita. Siapakah yang bersama Rasul? Siapakah bersama dengan Allah? Dalam konteks perkhabaran yang gaib, termasuklah peperangan untuk sabilillah, menentang musuh Allah. Dan itulah kekuatan besi yang Allah telah ciptakan untuk manusia. Cukup menarik, inilah pedang yang paling tajam di dunia barangkali. Pedang yang digunakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang Islam yang terkenal. Pedang ini sangat kecil, sangat ringan, tetapi dia boleh memutuskan pedang tentera salib Eropah. Ini pedang yang sangat kecil, tetapi dia boleh memotong dua pedang yang besar. Ini dikagumi oleh tentera salib. Kekuatan Islam antaranya lah, selain pada keimanan, ketakwaan, ialah teknologi besi yang sangat terbuka ketika itu. Ini sangat dikagumi, dan ini satu contoh pedang yang digunakan oleh tentera Islam. Kekuatan padanya, dan dia dapat membelah besi lain. Sangat hebat. Sekarang tersimpan di museum, dan mereka mengkaji apakah jenis besi yang digunakan untuk pedang dilakukan oleh tentera Islam satu masa dulu. Mereka mengatakan besi ini namanya Damascus. Sebenarnya mereka salah sebut, bukan Damascus, Damascus. Besi ini dalam bahasa Barat disebut, dalam bahasa Yunani Rom mereka sebut Damascus. Ejanya sama, hampir sama dengan Damascus. Kalau Damascus maksudnya Damsyik, tapi Damascus bukan maksudnya Damsyik. Dan inilah pedang yang dipunyai oleh tentera Islam. Dan apabila dikaji hari ini, pedang ini mempunyai teknologi yang sangat tinggi, dan pakar logam daripada Jerman mengatakan besi itu bukan Damascus sebagaimana yang diistilahkan oleh kebanyakan ahli sejarah, tetapi dia adalah Damascus. Dan kalau kita lihat dari segi pedang yang digunakan 1000 tahun lepas, dia dibuat daripada nanoteknologi. Sedangkan nanoteknologi hanya diketahui pada hari ini. Hari ini baru kita tahu nanoteknologi, dan kita mencipta teknologi yang banyak pada hari ini berdasar kepada teknologi. Tetapi pedang yang digunakan oleh tentera Islam satu masa dulu menggunakan carbon nanotubes namanya, nanoteknologi. Ini tak dapat dipercayai oleh pengkaji, sebab nanoteknologi hanya tahu ada hari ini. Pada 1000 tahun yang kebelakang ini, selepas Islam muncul, barulah manusia menemui teknologi yang disebut sebagai nanoteknologi. Tetapi nanoteknologi digunakan oleh tentera Islam ketika peperangan menentang tentera salib. Dalam pembukaan Al-Qudus ada pembukaan Masjid Al-Aqsa yang dibuka oleh Sayyidina Umar pada kali pertama, kemudian jatuh kembali kepada tangan tentera salib,
dan dibuka kembali ketika zaman Salahuddin Ayyubi. Dan pedang yang diciptakan oleh tentera Eropah sangat menakutkan. Gandengan antara kuda Arab yang sangat pantas, sangat lincah, dan pedang yang sangat kecil ini dapat mengalahkan tentera salib dengan mudah, sebab tentera salib menggunakan kuda yang sangat besar, yang sangat sukar untuk bergerak dalam peperangan. Sedangkan tentera Islam menggunakan pedang yang sangat ringan. Dan kuda Arab yang dipanggil Al-Khuyul Arabiyah yang terkenal di dunia hari ini sangat kecil, sederhana kecil, tetapi sangat lincah untuk berperangan. Kuda Arab boleh berpaling 180 darjah dalam masa serta-merta, tetapi tentera Eropah tidak dapat melakukannya. Tentera Eropah cepat letih, ataupun kuda Eropah sangat cepat letih, tetapi kuda Arab boleh berperang seharian. Dan itulah di antara kekuatan logistik peperangan ketika tentera Islam membuka seluruh wilayah timur dan barat. Umat Islam tidak menyebut kita menakluki negara, sebab Islam memasuki sebuah negara, membuka dan menukar zaman jahiliah pada zaman keagungan, kecerahan. Oleh sebab itu kita tidak menakluki kota-kota example, kita membuka. Dan Islam bagi Al-Fatah. Maksudnya pembukaan, bukan penaklukan. Sebab penaklukan sebagaimana penjajah melakukan pada kita. Mereka menghancurkan tamadun kita. Mereka menghancurkan ulama kita. Mereka mengambil hasil masuk kita. Itu maksudnya penjajahan. Tetapi umat Islam membuka sebuah wilayah. Dan mereka tidak menzalimi, tapi menukar zaman zalim, zaman gelap, zaman kecerahan. Dan itulah ditunjukkan oleh kekuatan peperangan Islam, iaitu besi. Para jemaah sekalian, ini masih kita dapati pedang yang dimaksudkan, iaitu simpan di Tokepe. Tuan-tuan yang pernah pergi Tokepe masih dapat menyaksikan pedang yang ajaib ini. Dari manakah besi ini diambil? Dari manakah besi ini diambil? Pada mulanya mereka menyebut besi Damaskus, maksudnya besi daripada Damsyik, tetapi bukan. Bukan besi Damaskus, tapi besi di Damaskus. Maksudnya tempat lain. Dan bila mereka mengkaji, mereka dapati bahawa dalam catatan orang Arab, seperti dalam kitab Akhbar Wal Hind ataupun Ibn Kadabazih, yang menyatakan bahawa besi yang terbaik ketika itu, ketika selepas zaman Rasulullah, ialah besi yang terdapat di sebuah negara bernama Kalah. Disebut sebagai Kalahba, dan itulah besi terbaik untuk pedang. Barangkali wallahu a'lam, pedang yang digunakan oleh tentera Islam berasal daripada Kalah. Kalah ialah nama lama bagi Kedah. Kalah ialah nama lama bagi Kedah apabila Islam sampai ke Kedah. Nama yang negatif seperti Kalah ditukar oleh umat Islam menjadi Qadah. Kalah maksudnya tewas, tetapi umat Islam menukar menjadi Qadah, iaitu mangkuk nasi, ataupun Qadah maksudnya tabung ataupun mangkuk nasi. Dan benar, itulah yang berlaku sejarah Kalah yang bertukar menjadi Kedah. Sampai hari ini kita lihat pelajar-pelajar Muslim menceritakan dalam kitab-kitab yang banyak, dalam pelajaran-pelajaran mereka, menceritakan bahawa besi yang terbaik ketika itu yang digunakan oleh seluruh tentera Eropah, tentera Rom, tentera Yunani, Parsi, menggunakan besi daripada Kalah. Kalau benar itu catatan ini sebagaimana ia disebut oleh pelajar-pelajar Muslim, maka dia diambil daripada Kedah. Wallahu a'lam. Kalau kita cross check dengan sejarah Kedah, sampai hari ini kita dapati bahawa tamadun yang bersumberkan besi ini boleh kita saksikan di Sungai Batu. Saya melawat beberapa bulan lepas Sungai Batu, masih dapat kita saksikan perusahaan besi yang masih dapat kita saksikan dengan relaunya, dan besi ini diekspor ke seluruh dunia, dan pelabuhannya rapat ke Sungai Batu. Sungai Batu ini asalnya sungai yang boleh dimasuki oleh kapal armada, tetapi sekarang telah tersekat. Hanya tinggal sungai yang kecil dan seolah tidak dapat dimasuki oleh kapal, bahkan perahu pun tidak masuk. Tetapi itu sekarang. Dulu ialah sebuah pelabuhan yang besar yang mengekspor barangan besi ke seluruh dunia. Oleh sebab itu kekuatan Parsi, kekuatan India, kekuatan Eropah ataupun Greece ketika itu, Yunani, bergantung kepada besi kita. Dan bagi mereka yang mengkaji arkeologi, kita dapat saksikan ini betul-betul yang dapat kita saksikan sekarang. Besi yang terbaik daripada kita. Dan itu sebab pelajar Muslim selain pada untuk sampaikan mesej dakwah, mereka datang untuk mencari besi demi kekuatan dalam peperangan. Dan tentera Parsi sangat terkenal dengan besi ini.
Tentera-tentera yang dipunyai oleh orang Yahudi ketika itu juga mereka menggunakan besi daripada sebelah timur. Mereka sebut daripada Asyarq al-Hind. Al-Hind, Asyarq al-Hind maksudnya India Timur. India Timur maksudnya alam Melayu. India sekarang dipanggil sebagai India Barat. Dan India Timur ialah negara kita. Di dalam catatan sejarah umat Islam, mereka mengatakan besi yang kami temui ialah daripada Al-Hind Asyarqiyah, iaitu daripada alam Melayu. Tuan-tuan, sebagai contoh, satu contoh dicatatkan oleh Abu Dullah pada tahun 940 BC. Dia mengatakan seperti berikut. Saya terjemahkan dalam bahasa Melayu. Apabila saya sampai di Kalah, maksud di Kedah, saya dapati tempatnya amat indah dan dengan tembok-tembok kota, taman-taman bunga dan aliran mata-mata air daripada bumi. Saya lihat lombong biji timah dan tidak tolak bandingnya dalam dunia ini. Dan di sana terdapat tukang-tukang pedang yang membuat pedang qolai. Qolai ini asal daripada qolahi. Dengan sebutan orang Arab, mereka tukar ash kepada ain. Asalnya qolahi. Tapi mereka sebut qolai. Ini dicatatkan oleh pelajar Muslim. Maksudnya daripada Kalah. Pedang yang terbaik ini datang daripada Kedah. Itu catatan umat Islam yang kita hanya tahu apabila kita membaca catatan mereka. Besi ialah kekuatan, dan antara satu pedang Rasulullah disebut sebagai pedang qolai. Pedang ini diperolehi oleh Rasulullah dalam peperangan dengan Bani Qainuqa. Dalam peperangan Bani Qainuqa yang belok pada Rasulullah dihalau oleh Rasulullah daripada Madinah, dan mereka telah keluar daripada Madinah, mereka kalah dalam peperangan tersebut. Salah satu pedang yang dirampas ialah pedang qolai. Apa qolai yang dimasukkan oleh Abu Dullah sebagai pedang Kedah dan pedang qolai yang dipunyai Rasulullah sama asalnya atau tidak, wallahu a'lam. Tetapi namanya sama. Dan dicatatkan oleh pelajar Muslim bahawa pedang terbaik ialah daripada qolai. Maksudnya daripada Kalah. Dan pedang yang dirampas oleh Rasulullah satunya ialah pedang qolai. Ini tersimpan di Museum Tokyo di Istanbul. Tuan-tuan yang pernah melawat, ada pedang Rasulullah yang dipamerkan, ada pedang Sayyidina Umar, ada pedang Sayyidina Ali yang dipamerkan di Tokyo. Sebab kerajaan Utsmaniyah ialah kerajaan Islam terakhir. Mereka mengumpulkan artefak yang dikaitkan dengan sejarah para Rasul, dan di situ juga tersimpan tongkat Nabi Musa AS. Kalau benar apa yang mereka pamerkan, tongkat Nabi Musa AS tidaklah besar sangat dan dipamerkan di Tokyo. Termasuklah Al-Quran yang ditulis oleh Sayyidina Osman, yang dihasilkan ketika zaman Sayyidina Osman Ibn Affan, juga terdapat di Tokyo, dan ialah sejarah tamadun Islam yang pernah berlaku dalam sejarah umat Islam. Inilah pedang qolai yang saya maksudkan tadi. Apakah qolai ini merujuk kepada qolahi yang disebut oleh pelajaran ataupun tidak, wallahu a'lam. Tetapi tercatat di situ ini pedang Rasulullah yang disebut sebagai pedang qolai. Wallahu a'lam. Itu saja yang dapat kita sebutkan. Tetapi besi adalah kekuatan. Tuan-tuan semati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adu lahum masatan min quwwatin wa min ribatil khail. Turhibu nabi aduwallahu aduakum wa akharina min dunihim la tanuhum Allah yanhum wa ma taufiqum syai'in fi sabilillahi wa qalikum wa antum la tuzlamun. Dan hendaklah kamu bersedia dengan segala kemampuan kamu daripada kekuatan peperangan. Bersedialah dengan kekuatan peperangan, wa min ribatil khail, dengan kuda yang tertambat. Dan sekarang barangkali berubah menjadi kata kebal dan sebagainya, misal dan sebagainya. Dalam konteks ini Allah suruh kita bersedia untuk menyediakan logistik peperangan. Wa min ribatil khail, daripada kuda yang tertambat. Turhibu bihi aduwallahu aduakum, supaya dia menakutkan musuh Allah dan musuh kamu. Wa akharina min dunihim, dan yang lain selain mereka. La ta'lamuhum, kamu tak tahu mereka. Kamu tak tahu musuh kamu, tapi Allah ya'lamuhum, Allah mengetahui musuh kamu. Dan Allah berpesan supaya kita senantiasa bersedia dengan terkapar perang. Inilah pesanan yang dilakukan oleh Islam. Mereka menyediakan kuda-kuda yang tertambat. Mereka sediakan kuda peperangan Islam ialah kuda Arab sampai hari ini. Tuan-tuan, seekor kuda Arab hari ini kalau sampai ke Malaysia, harganya sangat mahal. Dan untuk ambil benih daripada kuda Arab
ada kawan yang sediakan benih kuda Arab. Ini sudah ribuan harga benih saja, dan inilah kuda yang digunakan oleh baginda Rasulullah ketika peperangan. Kuda Arab, Al-Khuyul Al-Arabiyah. Dan kuda tercantik inilah Al-Khuyul Al-Arabiyah, dan kuda inilah yang Allah suruh kita sediakan supaya terhibur Nabi Allah wa aduakum, supaya dengan kelengkapan perang ini menakutkan, menggerunkan musuh Allah, musuh kamu, dan mereka yang lain yang mau cita-cita untuk menghancurkan Islam, supaya mereka gerun, dan ketika itu umat Islam digeruni, tuan-tuan. Kita di atas, mereka di bawah. Hari ini sudah terbalik sama sekali. Kita di bawah, mereka di atas. Dalam konteks ini, kalau dulu Allah supaya kita, perintah kita supaya bersediakan alat kelengkapan perang, hari ini masih lagi besi, dengan kereta kebalnya, dengan misalnya, dengan pejuang jet pejuangnya, dan kita terkenal sekarang F-22 barangkali 25, 36, 35 yang dipunyai oleh Amerika umpamanya, versus Su-57 yang dipunyai oleh Rusia. Mereka bertempur sekarang di Ukraine, bertahan, memperlihatkan teknologi daripada besi. Besi masih berperanan sampai sekarang. Fihi ba'sun syadidun, dalam besi itu ada kekuatan, Allah kata. Dan hari ini kekuatan logistik peperangan ialah daripada besi, bukan daripada tembaga, bukan daripada keluli, tetapi daripada besi. Bahkan bukan daripada emas. Inilah yang disebut dalam ayat tadi untuk kita berfikir. Dan Russian Su-57 dengan Eurofighter Typhoon, mereka menunjukkan kekuatan mereka di langit. Kita hanyalah memerhatikan daripada jauh. Dan itulah kekuatan hari ini, masih besi, teknologi berasaskan besi, dan sistem pertahanan Patriot yang terkenal versus S-400, S-500 yang dipanggil Rusia, yang sangat efisien. Dan Amerika mengatakan Patriot adalah pertahanan yang paling efisien, tetapi ternyata dia dikalahkan oleh S-400 dan S-500, dan perlawanan ialah besi. Teknologi hari inilah teknologi besi, dan oleh sebab itu Allah suruh kita bersedia dengan kekuatan ini. Dalam konteks ini bukan saja peperangan, Allah mengatakan wazanal hadid fihi ba'sun syadidun wa manaqul linnas, dan kami turunkan besi, di dalamnya ada kekuatan, ba'sun, kekuatan, syadidun, kekuatannya kuat, wa manaqul linnas, dan manawah kepada manusia. Kita boleh senaraikan kepentingan besi kepada manusia dalam peperangan, dalam urusan harian, di dapur kita menggunakan besi, dan satu lagi juga dalam badan kita. Badan kita, darah kita ada besi, tuan-tuan. Dalam darah kita, hemoglobin ini ada besi. Ada ion besi yang kita sekiranya tidak cukup besi, badan menjadi anemic. Tanya doktor, doktor kata anda tak cukup darah merah, anda kena anemia. Dan besi berpadu dalam darah kita, bukan dalam bentuk logamnya, tetapi dari segi ionnya, dari segi mineralnya, ia berpadu dengan hemoglobin, dan ini beri kekuatan kepada kita. Orang yang tak cukup besi letih, tuan-tuan. Letih, pucat mukanya, doktor kata tak cukup zat besi. Dan inilah ion molekul yang digunakan untuk kekuatan badan manusia. Sekiranya terkena penyakit yang disebut sebagai anemia, doktor faham, ada rawatannya berkaitan dengan darah kita, darah merah kita yang tidak mencukupi zat besi. Dan kekuatan besi bukan saja dalam peperangan, dalam badan kita sendiri, kekuatan yang disaksikan daripada penyakit yang apabila kurang besi kita akan letih. Besi adalah kekuatan. Sekarang kita lihat budak-budak, kanak-kanak juga doktor nasihatkan supaya makan molekul ataupun zat besi, bukan logam besinya tapi zat besinya. Pada sayur-sayuran, buah-buahan yang dikenali dengan zat besinya memberi kekuatan kepada kanak-kanak, termasuklah magnesium dan sebagainya. Kekuatan ini ialah menyeluruh. Di antara sayur yang banyak besi, ion, ialah brokoli, Brussels, spinach, bayam, dan lain-lain, peas dan sebagainya. Inilah sumber besi yang digunakan untuk anak-anak. Kalau kita di barat, bekas makan kanak-kanak itu kacang, tuan-tuan. Kacang yang dihancurkan itu makanan kanak-kanak.
supaya kekuatan tulang daripada besi, magnesium dan sebagainya. Besi ialah ba'sun syadid. Kita lihat orang dewasa juga, tulang kita juga cukup cepat reput, dan dikatakan sumber besi banyak daripada makanan-makanan yang terpilih sebagaimana tersenar di sini, termasuklah kerang, termasuklah chicken, ducks, oyster dan sebagainya. Ini masuk dalam bab doktor dan sebagainya. Saya tinggalkan bab kesihatan, tetapi kita kembali pada besi. Dalam ayat tadi Allah sebut wanzanal hadid. Apabila kita baca dalam berbagai-bagai tafsir, mereka sepakat mengatakan azalna itu bukan turun, tetapi Allah ciptakan. Antaranya mereka mengatakan anzalna tadi bukan masa turun, tetapi maksudnya kami menciptakan al-khalq wal ijad. Kami cipta dan kami menjadikan besi tersebut. Itu maksudnya. Tetapi itu tafsir yang diberikan oleh ulama kita yang lampau. Tetapi ulama yang lebih lewat, mereka mengatakan kenapakah kita menghalang daripada perkataan anzalna, maksudnya turun seperti hujan. Sebab memang besi turun. Inilah mukjizat yang agung. Dan kaifa unzila hazal al-hadid wa ma huwa jahal al-muqaranah baina inzal wahyil as-sama' wa inzal hadid. Dalam ayat tadi Allah sebut Allah menurunkan wahyu, perkataan anzalna, dan Allah gunakan immediate selepas itu anzalnal hadid. Kenapa kita lari daripada maksud yang asal? Ini adalah pandangan daripada setengah pentafsir. Wallahu a'lam. Dan dalam satu hadis yang dicatatkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi, dia mengatakan bahawa rawa Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah anzala arba'a barakatin minas sama'. Daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah bersabda, Allah menurunkan 4 berkat daripada langit. Al-hadid, besi. Kalau hadis ini sahih, maksud anzalna tadi memang turun. Allah menurunkan daripada langit 4 perkara, antaranya al-hadid, wan nar, api juga Allah turunkan daripada langit, wal ma, hujan juga, air turunkan daripada langit, wal mih, al-mih ini adalah garam ataupun mineral, Allah turunkan daripada langit. 4 perkara yang Allah turunkan langit dalam hadis ini, walaupun Syekh Qurtubi tidak menyatakan status hadis ini, tetapi sekiranya hadis ini sahih, maksudnya anzalna ini masih dapat menggunakan maksud diturunkan, sebab disebut di situ 4 perkara yang Allah turunkan daripada langit, iaitu al-hadid, besi, an-nar, al-ma' wal mih. 4 perkara. Tuan-tuan yang semati, mari kita kenal besi. Tajuk kita Ferrum 57. Dalam saintifik kita panggil Ferrum. Subhanallah. Kalau kita tengok atom besi, subhanallah, atom yang sangat kuat, sebab di tengahnya ada 26 proton, kemudian dikelilingi oleh elektron, dan yang paling luar terdapat 2 elektron. Ini menunjukkan dia sangat kuat. Dia boleh berpadu dengan yang lain, membentuk paduan yang sangat kuat. Ferrum 56. Dan ferrum ini elektronnya sentiasa berputar, bergerak, tak pernah diam. Dalam besi mikrofon saya ini, atom tak pernah ternampak. Di sekelilingnya ada elektron yang berputar, mereka sedang bertasbih. Allah menyatakan subhanallahi ma fis samawati, bertasbih Allah seluruh langit dan bumi. Seluruh langit dan bumi, dan di antara langit dan bumi semuanya bertasbih. Termasuklah ciptaan Allah yang hidup dan yang mati, semua sedang bertasbih. Besi ini ada elektron yang sedang bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu hamdih walakin la tafqahuna tasbihum. Tidak ada satu pun di langit dan bumi, di antara langit dan bumi, yang tidak bertasbih. Semuanya sedang bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu hamdih walakin la tafqahuna tasbihum. Tetapi kamu tak faham tasbih mereka. Allah mengatakan seluruh alam semesta bertasbih. Itu sebab matahari bertasbih, sebab dia patuh pada Allah. Bila Allah telah tetapkan dia naik pada 7:10 pagi, dia naik 7:10. Bila tenggelam pukul 7:18, dia tenggelam pukul 7:18. Tak pernah silap even 1 second.
Itu maksudnya dia Muslim. Dia sedang bertasbih. Bintang, langit, cakrawala sedang bertasbih. Termasuklah elektron yang tak pernah kita nampak. Bagaimana kita tahu elektron ada? Sedangkan kita tak pernah nampak. Adanya electricity, maksudnya ada elektron. Electricity ini ialah sifat adjektif kepada elektron. Elektron membentuk electricity, tenaga elektrik. Electricity ini menghasilkan tenaga cahaya. Kita tak nampak elektron, kita nampak cahaya. Maksudnya ada elektron. Sahih. 100% kita yakin adanya lampu ini sebab ada elektron. Selagi ada elektron, dia menyala. Dan dia sedang bertasbih. Semua elektron bergerak daripada kiri ke kanan, anti-clockwise. Seperti kita sedang bertawaf di Kaabah. Saintis mengatakan, satu masa elektron akan berputar daripada kiri ke kanan. Dan seluruh elektrik akan padam. Seluruh teknologi akan berakhir. Sebaik saja elektron berputar daripada kanan ke kiri, bertukar arah kiri ke kanan. Dan sekarang dalam posisi untuk menukar arah. Seluruh electricity akan berakhir. Seluruh teknologi akan berakhir. Duit-duit tuan-tuan yang simpan dalam bank, kosong. Sebab bila tidak ada database, maka semuanya hilang data dan orang kaya dengan miskin sama kaya. Kalau derma cepat-cepat sekarang. Kalau derma sekarang bukan tunggu bila masa elektron telah bertukar arah. Ketika itu teknologi berakhir. Dan inilah yang dikaji oleh para saintis sekarang. Bilakah teknologi kita akan berakhir? Sebab dalam satu hadis, peperangan terakhir umat Islam di antara tentera Islam dengan tentera Rom menggunakan pedang kembali. Maksudnya peperangan terakhir, teknologi telah berakhir. Dan hari ini sekiranya peperangan berlaku hari tuan-tuan, sekiranya salah satu daripada negara yang sedang berperang sekarang, superpower menggunakan nuklear mereka, dijangkakan seluruh teknologi akan berakhir. Inilah untuk kita renungi, besi adalah kekuatan. Dan sekiranya teknologi berakhir, besi masih digunakan untuk peperangan. Dalam hadis terakhir, insyaAllah kalau sampai kita baca hadis tadi, peperangan yang berlaku di Dabiq, Rasulullah sebut dengan spesifik, peperangan ini akan berlaku di Dabiq. Tentera Islam menggunakan pedang di celah-celah pohon zaitun, dan mereka sangkut pedang mereka di celah-celah pohon zaitun. Maksudnya peperangan terakhir menggunakan tanpa teknologi lagi. Besi ialah kekuatan. FE 57, 56, 57, 58. Malam ini saintifik sikit. Yang Allah cipta asal besi 56. Dan dalam surah 56 ialah surah Al-Hadid. Dan ada isotop 57 yang lebih tua daripada besi. Dan ada isotop 58 yang lebih tua daripada besi. Besi paling tua di atas seluruh alam kita ini. Daripada matahari sampai ke bumi, yang paling tua besi. Subhanallah. Tuan-tuan lihat, atomnya sangat-sangat padat. Walaupun dia tidak paling padat, tidak paling kompleks, tetapi dia mempunyai kekuatan yang sangat, yang Allah sebut fihi ba'sun syadid. Saintis dapat lihat daripada ilmu kimia. Dengan kimia kita dapat lihat kekuatan dia. Dia ada 2 elektron di luar sekali. Inilah kekuatannya. Tuan-tuan, kita lihat setiap atom besi yang tak pernah kita nampak sedang bertasbih. Yang lupa tasbih ialah manusia. Seluruh alam semesta bertasbih, yang hidup dan mati. Kita sangka yang hidup saja yang bertasbih, tetapi Allah mengatakan wa in min syai'in illa yusabbihu hamdih. Tidak ada satu pun yang hidup dan mati, syai'in maknanya hidup dan mati, illa yusabbihu hamdih, kecuali mereka sedang bertasbih. Besi bertasbih, semen bertasbih, masjid sentiasa bertasbih, pohon bertasbih, gunung bertasbih, bintang bertasbih, binatang melata seluruhnya bertasbih, burung-burung unggas sedang bertasbih. Tadi petang tadi nak hujan, kita dengar katak sedang berbunyi-bunyi, itu dia mereka sedang bertasbih. Seluruh keluarga katak bertasbih, mereka sedang bertasbih. Bukan mereka panggil hujan. Mereka menyaksikan nikmat Allah sedang datang. Dan mereka bertasbih. Bunyi riuh rendah.
Mereka sedang bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihum. Tapi kamu tak faham tasbih mereka. Sebelum kita bangun, ayam berkokok, dia sedang bertasbih. Sebelum kita bangkit pagi, kita dengar burung berkicau di tepi rumah kita. Mereka sedang bertasbih. Mereka bersyukur sebab pagi matahari terbit kembali. Mereka bersyukur setiap pagi, kita dengar burung-burung berkicau. Mereka sedang bertasbih. Kita lupa tasbih. Yang lupa tasbih manusia. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Inilah sains yang kita sebut sains Al-Quran. Yang semakin lama kita mengkajinya, semakin kita dekat, semakin takut kepada Allah, semakin rendah diri kita, semakin kita merasakan diri kita sangat rendah. Tapi sayang, dalam skema kita hari ini, semakin kita belajar, semakin tinggi, semakin angkuh, sebab kita semakin tinggi pangkat. Lebih lagi kita belajar luar negara, orang lain belajar di tempatan, kita lebih angkuh dengan pangkat kita. Tetapi dalam konteks Islam, semakin lama kita belajar, semakin kita rendah, tunduk dan bertasbih. Silakan Azan. Silakan Azan. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا كريم. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Kita sambung sekali lagi. Ini kajian dilakukan oleh saintis. Mereka mengatakan bahawa di bumi kita banyak isotop 57 daripada 56. Maksudnya bumi kita sangat-sangat tua. Berbanding dengan matahari, bumi lebih tua. Bercanggah dengan apa yang dikaji oleh saintis sebelum ini. Dan dikatakan bahawa di matahari kita belum ada basi yang 57. Yang ada barangkali baru terjadi 56. Maksudnya bumi kita jauh lebih tua daripada sebahagian langit. Berdasar kepada atom besi isotop 57, 58.
Tuan-tuan yang semati, Allah ciptakan besi ada 4 jenis dari segi isotop. Ada 54, ada 56, ada 57 dan 58. 58 ini dipanggil heavy atom. Dan yang paling tua di atas besi ini besi 58. Banyak terdapat di negara kita. Banyak terdapat di permukaan bumi, menunjukkan bahawa bumi Allah ciptakan sangat istimewa. Dan saintis kagum bagaimanakah bumi kita sangat-sangat tua berbanding dengan sistem matahari kita sendiri. Dan satu atom besi ini, lebih lagi yang isotop 58, seluruh tenaga yang ada dalam sistem surya kita tidak dapat mencipta satu atom besi. Dan Allah berikan besi sangat banyak dalam bumi kita. Dari mana datang besi ini? Dan inilah yang Allah kembali kepada tadi. Apabila sebuah bintang yang sedang menyala di langit, semakin lama semakin tua, semakin lama semakin malap cahayanya, akhirnya cahaya padam. Matahari ialah sebuah bintang yang sama seperti bintang yang kita lihat di langit. Matahari ialah bintang yang paling dekat dengan kita. Kita nampak matahari besar sebab dia dekat, bukan sebab dia besar. Bintang jauh lebih besar daripada matahari, tapi kita lihat kecil sebab jauh. Saya tengok tangan saya dengan tuan-tuan lebih besar jari saya sebab dekat. Demikianlah bandingan matahari. Bintang ada yang sudah mati. Matahari juga akan mati. Allah menyatakan iza syamsu kuwirat, apabila matahari padam. Saintis mengatakan matahari sudah hampir padam. Saya tunjukkan gambar matahari depan insya-Allah kalau sempat masa. Tuan-tuan semati, kita tengok bintang yang nak padam atau tidak. Kita tengok bintang apakah komponen di teras dia. Matahari kita yang perlu kita lihat besar, yang di luar itu gas hidrogen. Dia bukan padat seperti bumi, dia adalah gas. Matahari itu gas. Dia ada gas helium dan dia ada gas-gas lain. Tetapi kalau dia ingin mati, dia sudah hampir mati, di terasnya telah semakin gas habis dan teras menjadi sangat tebal, menjadi sangat kuat. Dan teras inilah sumber kepada semua logam di atas bumi kita. Sama ada dia adalah silikon, ferrum, magnesium, semua daripada teras bintang. Maksudnya yang kita lihat semua logam di atas bumi ini datang daripada langit. Itu kata saintis. Dan Allah kata wanzanal hadid, kami turunkan besi. Takkah terperanjat orang barat bila saintis baru tahu sekarang besi daripada langit, dan dia baca Al-Quran, dia kata Allah kata besi datang daripada langit, dia terperanjat. Saintis barat terperanjat, tuan-tuan. Sebab mereka baru tahu bahawa besi datang daripada langit. Dan bintang yang sudah mati kita panggil bintang neutron. Bintang yang sangat-sangat kuat. Ini apabila bintang cahayanya sehabis dia padam. Wa izan nujumun qadarat. Apabila bintang sudah habis bahan bakarnya dan dia jatuh bertaburan. Matahari juga akan berlaku demikian. Bumi juga akan berakhir. Kita juga akan berakhir. Dunia bukan tempat kekal kita, tuan-tuan. Tempat matlamat kita adalah akhirat. Dan kita lihat semua yang atas bumi ini akan musnah akhirnya. Dan demikianlah bintang. Bintang yang sudah mereput, dia tersebar ke langit. Tuan lihat bintang mereka, itu menunjukkan satu bintang telah hancur. Dia menjelma ke atas langit. Kita lihat dia menjulang, kita panggil bintang mereka. Kita panggil meteorit, kita panggil segala-gala nama, komet dan sebagainya. Tetapi itu satu bintang telah berakhir. Dan nasib matahari juga akan berlaku seperti itu. Allah menyatakan banyak tempat, wa izal kawakibun tatharat, apabila seluruh planet akan jatuh bertaburan. Wa izal syamsu kuwirat, apabila matahari padam, pasti berlaku. Saintis kata matahari sudah hampir padam. Matahari sudah hampir padam. Dia membakar cahayanya berjuta tahun, tuan-tuan. Setiap yang terbakar mesti habis bahan bakarnya. Just a matter of time. Kita ada tong yang besar gas, kita guna setiap hari, dia akan habis bila bergantung pada besarnya gas kita. Tetapi akhirnya dia akan berakhir.
Matahari akan padam. Bintang-bintang sudah padam kebanyakannya. Dan bintang yang merepuk inilah masuk ke dalam perut bumi. Ditarik oleh bumi. Dan kita temui lombong besi yang banyak. Allah turunkan emas sangat sedikit, tuan-tuan. Yang turun Allah turun banyak adalah silikon dengan besi. Kalau Allah turunkan emas banyak seperti besi, besi pula mahal. Dan emas akan murah. Tetapi dengan hikmah ilahi, Allah turunkan emas sangat sedikit. Dan saintis yang meroka ke angkasa, mereka tengok intan, diamond, tuan-tuan, berterbangan di angkasa. Kalau mereka boleh ambil satu diamond, itu kaya dalam muka bumi. Rupa-rupanya diamondnya bukan terjadi di bumi sebagaimana yang dianggap oleh ahli geologi sebelum ini. Rupa-rupanya semua yang daripada atas, termasuk air daripada atas. Allah turunkan air daripada atas, bukan daripada awan, daripada atas langit, yang berkumpul dalam permukaan bumi. Dan Allah turunkan, naikkan balik sebagai uap, berkumpul di awan, turunkan balik sebagai hujan, tetapi asalnya daripada langit. Hari ini semakin lama rahsia yang dikaji. Dan inilah besi yang kita gunakan sekarang, besi yang usianya sangat tua. Dan Allah juga mengatakan, wanzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa'asqalnahu fil ardh. Kami turunkan air dengan kadar dan kami masukkan ke dalam bumi. Kami simpan air itu dalam bumi. Kadang-kadang Allah menggunakan wanazzalna, kadang-kadang Allah menggunakan wanzalna. Dalam besi tadi Allah kata wanzalna, hujan. Kadang-kadang Allah katakan nazalna. Apa beza anzalna dengan nazalna? Nazalna dia turun hari-hari macam hujan. Hari-hari nazalna. Al-Quran juga nazalna, tanzil, sebab Allah turunkan dalam masa 23 tahun. Allah kata tanzil, nazala. Tetapi pelik dalam ayat ini Allah sebut air itu anzalna. Selalunya Allah kata nazalna. Inilah tuan-tuan bagi kita pelajari bahasa Al-Quran. Kalau kita lihat terjemahan, hilang mukjizat ini. Kita tidak boleh pemuda-pemuda bahasa saya, kita tidak boleh sebagai seorang Islam yang tidak memahami Al-Quran yang Allah turun pada kita. Kita mesti pelajari dalam bahasa asalnya, sebab mukjizat dalam bahasa asalnya. Kalau kita lihat dalam terjemahan, dia kata turunkan, tak ada beza. Sedangkan Allah bezakan antara anzalna dan nazalna. Kadang-kadang Allah turunkan air dengan nazalna, dan Allah turunkan Al-Quran dengan nazalna. Tetapi tadi Allah sebut Quran ini sekali-sekali. Kitab Allah turun sekali. Daripada Lauh Mahfuz Allah turunkan Baitul Izzah sekali. Daripada Baitul Izzah yang Allah runcitkan turun, Allah bezakan kata anzalna dengan nazalna. Air juga tuan-tuan daripada langit. Sebelum masuk dalam bumi dan Allah keluarkan kembali menjadi uap dan berada di awan, itu kemudian. Dan cukup menarik, air yang kita minum tuan-tuan ini lebih tua daripada matahari kita. Saintis terperanjat sekali lagi. Dan much of Earth's water is older than the sun. Air yang kita minum ini sangat tua, sama seperti besi tadi. Dan Allah gunakan kalimah yang sama, anzalna. Dan ini pun tidak dapat kita kaji sampai sekarang. Air ada 3 isotop. Ada H1 yang biasa, H2, di tengah-tengahnya ada 2 proton, 1 elektron, dan yang paling pelik ada 3 proton di tengah dia, dan ada 1 elektron saja. Kita panggil H3. Air yang kita minum ini H3, tuan-tuan. Ini tak dapat dipikir oleh saintis. Sebab air yang kita minum ini sangat-sangat tua, jauh lebih tua daripada matahari. Oleh sebab itu dia bukan datang daripada bumi. Air ini bukan daripada bumi. Dia datang daripada luar angkasa kita. Dan subhanallah, nikmat Allah yang sangat besar. Dan kita lihat emas berketul-ketul atas angkasa. Dan dia jatuh sikit ke bumi kita. Yang kita ambil, kita berebut, kita perang, dan kita menumpah darah kerana emas. Allah turunkan sedikit. Dan emas seperti itu, tuan-tuan. Allah turunkan runcit sedikit-sedikit. Tetapi negara kita ada 5 belt emas yang masih tersembunyi. Negara kita sangat kaya dengan emas. Setiap penjajah datang, mereka menggali emas kita. Dan Allah takdirkan bumi kita dipanggil semenanjung emas. Sebab bumi ini sangat banyak dengan emas. Setiap penjajah memunggah emas kita dibawa balik oleh Portugis,
oleh Belanda, oleh British, akhir sekali oleh Jepun. Mereka kaya raya dengan emas kita. Dan kita masih tidak tahu di manakah emas yang mereka lombong. Tuan-tuan yang semati, kita lihat di langit kadang-kadang macam bintang berekor. Ini maksudnya teras bintang sedang pecah, hancur. Dia masuk ke dalam ruangan udara kita. Kita nampak hijau, kita nampak merah, kita nampak kuning. Itu menggambarkan logam yang berbeza-beza. Sebab kita belajar di sekolah dulu, kalaulah warnanya pink itu lithium, kalau kita tengok dia kuning itu natrium, kalaulah yang biru itu cesium ataupun copper, dan yang kalau hijau itu copper, kalau barium itu dia hampir hijau biru. Kita tengok yang melitas ke atas udara kita, malam yang terang, kadang-kadang kita lihat ke langit, kita lihat ada bintang berekor yang warna merah, itu maksudnya magnesium. Kalau besi juga warna merah. Dan Allah turunkan sedikit ke dalam bumi ini untuk tujuan manusia. Dan maha besar nikmat Allah beri kepada kita. Allah maha besar, Allah yang berikan nikmat kepada manusia supaya kita bersyukur. Wa qalilun min ibadish syakur, tetapi sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Marilah kita menjadi yang sedikit tadi, yang bersyukur di atas segala yang Allah berikan. Ini gambar diamond yang diambil oleh angkasawan. Diamond sebesar gunung, tuan-tuan. Belian yang Allah jatuh kata bumi kita sikit sangat. Dan angkasawan dapat melihat intan yang berbagai-bagai atas. Kalau dia ambil satu pun sudah cukup. Manusia berperang, rupa-rupanya seluruh logam datang ke langit, bukan terjadi di bumi. Sebagaimana saintis selama ini, ahli geologi menyangka bahawa semua ini logam terjadi di bumi. Salah. Allah menentukan bahawa ini turun daripada langit. Dan tuan-tuan yang semati, Allah menceritakan bintang apabila dia telah mati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wan najmi idza hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma hawa. Demi bintang yang dia jatuh, maksudnya dia mati. Kita lihat bintang jatuh setiap masa ketika. Dan Allah menyatakan bintang akan mati. Matahari adalah sebuah bintang, matahari akan mati. Seperti kanak-kanak, bintang asalnya tidak ada. Kemudian seperti kanak-kanak, dia membesar dan mengeluarkan cahayanya yang sangat cemerlang ketika muda. Semakin lama semakin tua, dan hampir dia mati, dia kembang besar. Mereka jangkakan matahari hampir dia mati, dia kembang sampai atas kepala kita. Sebelum dia pecah, dia membesar, kembang. Sebagaimana lilin yang kita pasang. Lilin semakin lama semakin habis. Ketika dia ingin habis, dia keluar api yang besar, pam, mati, habis segala-galanya. Demikianlah matahari akan berakhir, kata saintis. Dan Allah confirm, iza syamsu kuwirat, apabila matahari padam. Wazan kawakibun tasarrut. Allah gambarkan Al-Quran tempat yang banyak, menggambarkan apa yang saintis sedang kaji. Allah confirm dengan Al-Quran. Tuan-tuan yang semati, bintang akan berakhir. Di langit kita nampak bintang satu warna saja, tetapi dengan alat spektrometer dia nampak berbagai-bagai warna, menggambarkan usia dia. Ini gambar diambil oleh NASA, gambar benar. Di langit ini ada warna merah, ada warna biru, ada warna putih, ada warna kuning. Yang merah itu maksudnya bintang sudah hampir mati. Yang biru dia masih bertenaga. Bila kuning dia sudah tua. Bila merah dia sudah mati, sama seperti manusia. Apakah warna matahari kita? Tuan-tuan, apakah warna matahari kita? Kalau kuning dia sudah tua. Kalau merah dia sudah hampir mati. Matahari kita warna kuning kemerahan, maksudnya hampir mati bila-bila masa. Tuan-tuan, ini matahari kita. Dia ambil gambar dari matahari, bukan kita ambil, orang lain ambil. Dia membakar setiap saat, setiap minit berjuta bilion tan gas hidrogen untuk berikan cahaya percuma pada kita. Saya selalu sebut pada pelajar saya, kalau kita kena bayar harga cahaya matahari sebagaimana kita bayar tenaga nasional sekarang, berapakah harga cahaya matahari untuk kita bayar sebulan? Jangankan sebulan, pelajar saya kata, 1 jam. Tak cukup seluruh harta dan semua kami ini untuk bayar 1 jam cahaya matahari percuma. Tuan-tuan, tak perlu bayar. Hanyalah ucap Alhamdulillah.
Kalau kita ingat setahun sekali, Alhamdulillah, Alhamdulillah Allah berikan cahaya percuma kepada kita. Cahaya ini akan padam. Iza syams kuwirat, apabila matahari padam. Dan tuan-tuan lihat, baru-baru ini dia membakar lebih pada biasa, menyebabkan kita kepanasan di seluruh dunia. Dia menjulang, dia bakar lebih pada biasa. Tuan-tuan, berita NASA 2-3 hari lepas, matahari telah pecah, terbuka, lompong di dalamnya. Kecut perut orang yang mengkajinya. Kita di Malaysia setenang air di tasik. Ini beza orang berilmu dengan orang tak ilmu. Tetapi lebih baik tak tahu daripada tahu. Lebih baik tak tahu daripada tahu. Matahari telah lompong keluar lubang ke dalamnya. Cuba tuan baca berita NASA yang terbaru dalam minggu lepas. Menakutkan. Dan sebelum dia mati, dia keluar cahaya yang sangat banyak. Kita kepanasan 2-3 tahun lepas. Sebab dia membakar lebih luar biasa. Lilin yang sudah hampir padam, dia membakar dengan sepenuh-penuhnya. Akhirnya pam padam. Tuan-tuan, secara matematik, setiap yang terbakar akan habis. Demikianlah setiap yang terbakar, dia akan habis. Ini pengiraannya. Tetapi kita biarkan apa yang dikaji oleh mereka lain. Matahari akan berakhir. Bintang akan pecah. Matahari akan berakhir. Dan kita akan dikumpulkan di pada mahsyar bersama-sama. Mudah-mudahan kita selamat. Setiap yang kita buat di atas muka bumi ini akan diberikan markah. Menjabil hasanati falahu ansarun salihah. Siapa yang buat kebaikan dapat 10 ganjaran. Wa menjabil hasanati fala yujza illa mislah. Siapa buat keburukan talak satu markah, tidak dibalas kecuali setimpal dengan apa yang buat. Seluruh markah yang kita ambil di atas muka bumi ini akan dikumpulkan di akhirat nanti, dan mudah-mudahan kita mendapat keputusan yang cemerlang, mudah-mudahan, dan mudah-mudahan walhamdulillah kalau kita gagal. Tuan-tuan yang semati, sebelum mati dia keluar bunyi daripada tengah-tengah dalam bintang tersebut. Cukup menakutkan. Ia dirakamkan oleh NASA baru ini, tuan-tuan. Dia rakamkan bintang yang sangat mati, yang hampir mati, menggelegak bunyi, menakutkan, seperti bunyi suara naga yang sangat menakutkan. Suara ini daripada mana? Mereka tak tahu. Rupa-rupanya datang daripada perut, daripada dalam teras bintang yang bakal pecah. Bila matahari nak pecah, dia bunyi, tuan-tuan. Sekarang sudah dapat bunyi matahari. Matahari sudah berbunyi, beri amaran bahawa dia akan pecah. Apa kita sudah bersedia? Itulah sains Islam. Semakin lama kita mengkajinya, semakin kita takut kepada Allah SWT. Semakin kita rendah diri kita, bukan semakin tinggi, semakin kita angkuh, semakin banyak rasuah, dan ini bukan skema Al-Quran. Mari kita lihat dari segi saintifik, bintang yang jatuh melayang di langit, dan Allah menyebut dalam surah At-Tariq, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, was-sama'i wat-tariq, demi langit yang ada bintang Tariq. Wa ma adraka mat-tariq, apa yang kamu tahu tentang bintang Tariq? An-najmus tsaqib, bintang yang memacar sangat-sangat tajam. Dan sekarang saintis menemui bintang yang sangat tajam, yaitu bintang yang datang daripada bintang yang pecah, dan sangat menakutkan. Barangkali saya tidak sempat untuk menceritakan apakah yang berlaku. Sebelum dia pecah, dia berbunyi. Matahari kita sudah berbunyi. Hanya tunggu masa untuk pecah, dan kita akan berakhir di sini. Hadis-hadis inilah banyak menggambarkan kita di zaman akhir. Apa yang digambarkan Rasulullah semuanya telah berlaku. Cuma yang terakhir, perkali yang besar masih belum berlaku, tetapi yang kecil semua sudah berlaku. Saintis mengatakan matahari sudah semakin habis bahan bakarnya, dan dia akan berakhir. Dan dia akan pecah. Dia akan berakhir. Mereka sebut sebagai black hole. Kita berikan kepada mereka apakah yang mereka sebutkan. Gambar black hole pertama yang dirakamkan oleh saintis. Dan Allah memberikan kita segala nikmat atas muka bumi ini untuk kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tarau anna Allah sahrakum ma fis samawati wa ma Alam tarau anna Allah sahrakum ma fis samawati wa ma. Dan apakah melihat bahawa Allah memudahkan segala-gala di langit dan bumi untuk manusia? Allah ciptakan langit dan bumi untuk manusia, termasuk bintang, matahari dan sebagainya. Betapa besarnya tugas kita atas semua bumi. Allah ciptakan segala-galanya untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan Allah telah menyempurnakan nikmat atas kamu yang zahir dan yang batin. Dan itulah mari kita melihat kembali sebagai tajuk kita, Fir'aun, besi. Inilah kepentingan besi yang sangat menyeluruh daripada kegunaan harian kita sampailah kepada peperangan teknologi dan sebagainya. Dan hari ini manusia mencipta teknologi dengan besi. Mereka berperang dengan besi. Kita terbang di langit dengan besi. Dan peperangan yang terakhir juga dengan besi. Dan sekarang peperangan yang berlaku di Ukraine, negara yang terlibat masing-masing mengancam sekiranya mereka terpaksa, mereka akan menggunakan nuklear. Dan Putin mengeluarkan satu statement, apabila Mahkamah ICC telah mengeluarkan perintah tangkap padanya, dan sekiranya saya ditangkap di mana negara di dunia, negara itu akan hancur dengan nuklear kami. Kali ini amaran kami lah benar. Sekiranya kami ditangkap di mana bahagian dunia, negara itu akan hancur. Kata lawannya, kami juga dapat menghancurkan yang sama. Sekiranya dua nuklear yang telah meletup, dunia kita pecah dua. Itulah jangkaan yang berlaku. Inilah tenaga nuklear yang dipunyai oleh dunia. Dua negara besar mempunyai simpanan teknologi yang sangat hebat. Sekiranya salah satu dari mereka menggunakannya, separuh dunia akan berakhir. Dan kita kehilangan segala teknologi. Tadi saya sebut, ini Rusia menunjukkan ini namanya syaitan. Nuklear yang tidak pernah digunakan. Dan US menunjukkan ini nuklear kami yang kami belum gunakan. Sekiranya ini diletupkan, separuh dunia akan berakhir. Sekiranya ini diletupkan, separuh lagi akan berakhir. Itu simulasi yang dilakukan. Dan subhanallah, sekiranya dilepaskan, sekiranya masih ada kehidupan atas muka bumi, teknologi akan berakhir. Dan hadis yang saya maksudkan tadi, Rasulullah dalam hadis yang panjang, Rasulullah menceritakan peperangan terakhir di antara umat Islam dengan Rom berlaku di sini, dekat dengan Aleppo, dekat dengan Halab. Nama tempat itu ialah dekat dengan Homs. Nama tempat itulah Dabek. Apakah peperangan Rusia Amerika berakhir dengan Baitul Maqdis? Sebab mereka dua-duanya menyebut perkara yang sama. Yang satu untuk menghancurkan Palestin untuk diberikan kepada Yahudi, satu pihak. Satu lagi mengatakan mereka akan pertahankan Palestin. China dan Rusia memberi jaminan kami akan pertahankan Palestin. Dua-dua bercakap tentang Palestin, dua-dua bercakap tentang Baitul Maqdis. Apakah ini akan merebak kepada Baitul Maqdis? Dan Rasulullah menyebut tempat ini akan berlaku peperangan terakhir. Ini padang yang Rasulullah sebut. Nama tempat itulah Dabek. Dan dalam peperangan ini barangkali peperangan terakhir manusia yang cukup menakutkan, panjang, yang dibacakan oleh Imam Muslim, menceritakan bahawa la taqum hatta tanzurum bil a'maq atau bidabek. Panjang ceritanya. Tidak berlaku hari kiamat sehinggalah tentera Rom akan berkumpul di sini. Berkumpul di padang ini. Padang ini namanya Dabek. Sekarang sudah ditempatkan sebahagian daripada logistik peperangan Yahudi di sini. Di tepinya ada Bukit Golan. Golan ini tempat pertahanan Yahudi yang terakhir mereka nyatakan. Berada di dekat dengan padang ini. Padang ini nama Dabek, tuan-tuan. Nama sekarang barangkali berbeza, tetapi Rasulullah sebut Dabek. Di tempat Amaq, Rasulullah sebut dua tempat, Amaq, Dabek. Di situ peperangan akan berakhir. Di akhir hadis ini Rasulullah mengatakan, "Bainama hum yaqsimu al-ghanaim." Islam akan menang. Mereka akan membagi ghanimah ketika itu. Qad anlaku suyufahum bizaitun, dan mereka menggunakan pedang, dan pedang disangkut di pohon zaitun. Maksudnya Rasulullah menggambarkan peperangan terakhir tidak ada teknologi sekarang, hanya ada pedang yang digunakan perang terakhir. Dan selepas itu datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah Dajjal, dan dunia akan berakhir. Tuan-tuan semati, itulah gambaran kita. Besi daripada awal ke akhir akan menjadi sumber kekuatan dalam peperangan. Marilah kita renungi surah Al-Hadid. Di situ Allah menceritakan tentang kekuatan besi. Mudah-mudahan dalam kuliah yang tidak sebegini kita dapat sedikit iktibar ataupun ibrah
dalam kehidupan kita. Saya sudah dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.